Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Jamal Sabri Saibon dan rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 5 yang terdiri pada saya sendiri, Raza Rilia binti Mak Zaki, Siti Nur Faizah binti Rozamzan dan Siti Nur Izzah Faizah binti Fauzi. Topik pembentangan kami pada hari ini adalah kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia dan implikasinya dalam alam persekolahan. Saya ingin membentangkan tajuk daripada artikel jurnal yang bertajuk Pembelajaran Abad ke-21 dalam Kepelbagaian Budaya. Okey, artikel ini bertujuan untuk membincangkan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dalam konteks kepelbagaian budaya di negara ini. Okey, pembelajaran abad ke-21 ini antaranya bertujuan untuk mewujudkan perpaduan antara kaum dan etnik di dalam usaha untuk memupuk sikap positif dan timbul rasa hormat terhadap perbezaan etnik, bangsa dan budaya. Okey, nilai pelbagai budaya seharusnya difahami sebagai satu set nilai yang berjalan dalam masyarakat Malaysia. Semua murid yang berbeza antara aspek etnik, keturunan, bangsa, adat resan dan budaya ni mendapat pendidikan yang adil dan sama rata. Intipati dalam artikel jurnal pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya adalah pendahuluan pembelajaran abad ke-21 masuk ke pelbagaian budaya, generasi pelajar dalam pembelajaran abad ke-21, cabaran pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya dan harapan pembelajaran abad ke-21. Pendahuluan, secara umumnya dalam zaman globalisasi ini, pengaruh media sosial amat besar terhadap generasi muda, khususnya pada golongan remaja berbanding dengan generasi-generasi yang terdahulu. Proses pendidikan, sosialisasi dan kematangan pada masa kini berlaku dengan keadaan yang berbeza-beza berdasarkan kepada faktor persekitaran dan budaya yang sedia ada. Kewujudan bahan-bahan dari dalam dan luar negara menerusi laman web dan berbagai aplikasi media sosial yang ada telah menimbulkan masalah yang besar kepada perkembangan masyarakat, khususnya dalam kalangan remaja pada masa kini. Keadaan ini menjadi lebih serius kepada mereka akibat kesibukan ibu-ibu bapa yang menyebabkan mereka tak dapat memberi tumpuan kepada pendidikan anak-anak dan menyebabkan mereka ni secara bebas melayari laman web tanpa pemantauan, bimbingan dan kawalan yang sesuai daripada ibu bapa mereka. Pembelajaran abad ke-21. Okey. Pendidikan pada masa kini bukan hanya untuk melahirkan warga negara yang baik, tetapi dia lebih memfokuskan kepada warga negara yang global yang mempunyai kemahiran pengetahuan dan motivasi untuk menangani sesuatu isu, sama ada isu tersebut isu kemanusiaan ataupun isu persekitaran. Pembelajaran abad ke-21 ni dalam kepelbagaian budaya adalah untuk mewujudkan perpaduan antara pelbagai kaum dan etnik di Malaysia, supaya dapat menghapuskan prasangka dan stereotip kaum. Persatuan Pendidikan Amerika menyatakan terdapat 4 kemahiran spesifik yang paling penting, iaitu kemahiran pemikiran kritikal, berkomunikasi, kolaborasi dan kreatif. Menurut James pula 2017, kebelakangan ini terdapat pula usaha untuk menambahkan 2 C dalam pembelajaran abad ke-21, iaitu kewarganegaraan dan karakter. Selain itu, panduan tersebut ni juga merujuk kepada model Osler dan Starkey 2005 yang menjelaskan dalam aspek kewarganegaraan seseorang pelajar seharusnya tahu peranan masing-masing sebagai warga negara berhubung soal status, hak, amalan dan kompetensi.
Manakala dalam aspek pembangunan karakter pula ialah diharapkan mempunyai kebolehan dan kemahiran untuk memimpin dan berkolaboratif dengan orang lain. Murid ni bukan sahaja perlu memiliki kemahiran memimpin, tetapi juga dia perlu juga mempunyai nilai murni sejagat. Contohnya integriti, belas kasihan, adil dan altruismis, yang dapat membimbing mereka dalam membuat keputusan yang beretika. Dengan demikian, setiap murid yang meninggalkan alam persekolahan ini sebagai seorang warga global yang telah dipupuk dengan nilai teras sejagat dan memiliki identiti nasional yang utuh. Konsep kepelbagaian budaya. Al-Quran ni secara jelas menyatakan bahawa manusia ni dijadikan daripada pelbagai kaum dan etnik, dengan tujuan untuk saling mengenali antara satu sama lain. Kepelbagaian budaya ni merupakan konsep atau idea yang berkaitan kepercayaan, pengakuan dan pengiktirafan terhadap keaneagamaan. Unsur kepelbagaian budaya ni dan etnik yang wujud mempengaruhi gaya hidup, pengalaman sosial dan identiti peribadi sesuatu bangsa. Unsur kepelbagaian budaya merangkumi pemahaman, penghargaan dan penilaian terhadap budaya seseorang dan etnik masyarakat tersebut. Penilaian ini bukan bermakna ianya bersetuju dengan budaya berkenaan, tetapi mereka melihat bagaimana anggota sesuatu komuniti etnik tersebut mengekspresikan nilai-nilai budaya mereka dan menerima bangsa lain terhadap kebudayaan bangsa tersebut. Konsep kepelbagaian budaya adalah konsep pendidikan yang memberi peluang pendidikan kepada semua murid yang berbeza dari aspek etnik, keturunan, bahasa dan adat resam dan budaya, untuk mendapat pendidikan yang adil dan sama rata. Penekanan konsep kepelbagaian budaya dalam pembelajaran abad ke-21 ini untuk memupuk etika dan kerohanian di dalam diri setiap murid bagi mendapati cabaran yang akan ditepuhi dalam kehidupan dewasa nanti. Ia juga untuk mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan ini juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara nanti. Generasi pelajar dalam pembelajaran abad ke-21. Menurut Nur Hanani 2015, beliau berkata murid ni boleh mendapatkan informasi dan ilmu di hujung jari dengan mengakses internet di mana sahaja. Hal ini menjadi cabaran kepada guru yang tidak melekatkan diri mereka dengan ilmu komunikasi dengan menggunakan teknologi. Ini bermaksud akan mendapat jurang generasi yang lebar dan luas antara guru dengan murid. Jika guru-guru ni tidak menguasai teknologi yang terkini dalam pendidikan. Tekskop dalam pembincangan isu ini, kita perlu lihat konsep dan pemikiran setiap tahap generasi yang ada kerana ia memberi kesan kepada perkembangan budaya dan cara hidup mereka. Menurut Tekskop juga, ia membahagikan demografi manusia kepada beberapa kelompok seperti berikut. Yang pertama, kelompok per-baby boom yang lahir sebelum 1945. Yang kedua adalah the baby boom yang lahir
antara 1945 hingga ke 1964. Seterusnya adalah The Baby Boomers, iaitu generasi X yang lahir antara 1965 hingga ke 1976. Seterusnya adalah The Echo of the Baby Boom, iaitu generasi Y yang lahir antara 1965 hingga ke 1997. Seterusnya adalah Generation Next, iaitu generasi Z yang lahir antara 1998 hingga ke 2009, maafkan saya. Dan Generation Alpha, iaitu generasi A yang lahir pada 2010. Menurut Tapscott 2008 juga, generasi Z ini adalah generasi yang berteknologi. Mereka ni telah mula melayari internet dan web seiring dengan usia mereka sejak mereka masih belum bercakap. Generasi Z ni telah dibimbing oleh kedua ibu bapa mereka menggunakan dunia alam sosial sejak kecil lagi. Dengan kata lain, generasi Z ni membesar di dalam dunia yang semuanya berhubung menerusi teknologi. Disebabkan mereka ni lebih mesra untuk berkomunikasi secara maya. Generasi ini dikatakan kurang mempunyai kemahiran berkomunikasi serta kurang kemahiran interpersonal. Saya akan meneruskan pembentangan dengan cabaran pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya. Cabaran yang pertama ialah Islamofobia. Prasangka terhadap orang Islam dalam kalangan bukan Islam. Prasangka buruk bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga menyentuh kepada soal agama Islam. Cabaran ini berlaku kerana masyarakat bukan Islam Barat tidak mendapat penerangan yang jelas terhadap kesucian agama Islam. Saluran media Barat memberi gambaran yang buruk dan berat sebelah terhadap umat Islam dan juga agama Islam. Cabaran yang kedua ialah hubungan yang renggang antara murid Islam dan bukan Islam. Hal ini berlaku kerana kurangnya pergaulan antara murid Islam dengan bukan Islam selepas waktu sekolah dan juga kurang pengetahuan dan tidak memahami dengan mendalam mengenai budaya, amalan dan juga adat Islam. Murid juga tidak memahami konsep bersosialisasi dalam Islam. Cabaran yang ketiga ialah budaya generasi abad ke-21. Statistik yang dikeluarkan pada tahun 2015, yang pertama ialah penggunaan Facebook 10.4 juta. Yang kedua, Twitter seramai 3.5 juta. Yang ketiga, Instagram 5.6 juta. Dan akhir sekali, WhatsApp 21.9 juta. 19.2 juta orang penduduk adalah pengguna internet. Mereka menggunakan 2.8 jam sehari untuk melayari internet. Dan juga telah dijangka pada tahun 2019 akan meningkat kepada 13.2 juta bagi penggunaan Facebook. Perkembangan ini bukan sahaja dirasai oleh remaja di bandar. Remaja di luar bandar juga turut terlibat. Pihak media sering menggunakan alasan hak dan kebebasan seperti demokrasi, kebebasan bersuara, individu boleh melaksanakan pelbagai rancangan dan juga program. Kebebasan ini sehingga merosakkan budaya dan cara hidup serta agama seseorang. Baiklah, seterusnya, cabaran penghubungan jurang persepsi dan ilmu antara guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Tempoh pendedahan yang tinggi terhadap media sosial. Peranan guru semakin mencabar kerana pemudah cara yang efektif kepada murid dalam sesuatu pembelajaran. Semua lapisan pendidikan perlu mempersiapkan diri dengan pembelajaran abad ke-21.
kerana mereka adalah jentera pelaksana untuk segala dasar kurikulum yang dibangunkan. Terdapat 4 prinsip utama pembelajaran abad ke-21. Yang pertama ialah pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, pembelajaran secara kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran secara kontekstual. Yang terakhir ialah integrasi dengan masyarakat. Seterusnya ialah ciri pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, berpusatkan pelajar, iaitu pelajar berperanan penting dan guru sebagai pembimbing dan pembelajaran meletakkan minat pelajar sebagai keutamaan. Yang kedua, penggunaan komputer, iaitu alat penting untuk kelas abad ke-21 yang sangat membantu dalam pengajaran komputer. Yang ketiga ialah pembelajaran aktif, iaitu penglibatan yang aktif sama ada dengan perbincangan bersama rakan ataupun penggunaan komputer. Yang keempat ialah pembelajaran kendiri, iaitu kelas boleh berfungsi dengan pelbagai asas pembelajaran dengan pelajar memainkan peranan yang penting. Seterusnya yang kelima ialah persekitaran yang kondusif, iaitu suasana yang tidak terlalu sesak. Yang keenam, pelajar faham dan mematuhi arahan, iaitu proses pembelajaran dirancang dengan teliti dan juga tersusun. Yang ketujuh, saling hormat menghormati, iaitu keperluan saling menghormati antara guru dan juga pelajar. Yang ke-8, pelajar bertanggungjawab terhadap pelajaran mereka, iaitu pelajar digalakkan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ke-9, penilaian berasaskan pencapaian, iaitu guru sentiasa menjalankan penilaian dengan pelbagai kaedah tanpa terikat dengan sesuatu berbentuk ujian sahaja. Ciri yang terakhir ialah pembelajaran kolaboratif, iaitu pembelajaran secara berkolaborasi perlu diaplikasikan kerana ia merupakan kaedah paling berkesan dalam pembelajaran yang berkesan. Baiklah, saya teruskan pembentangan dengan harapan pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya. Yang pertama ialah supaya rakyat Malaysia dapat membina identiti nasional. Yang kedua, hak rakyat perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara. Yang ketiga, pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan semangat keterangkuman yang tinggi. Yang terakhir, kepelbagaian budaya di Malaysia menjadi satu peluang bagi guru Muslim dan pelajar Muslim menampilkan diri sebagai contoh terbaik dari aspek personaliti dan juga komunikasi. Akhir sekali, penutup. Kepelbagaian budaya merupakan satu strategi dan perspektif baharu untuk memahami variasi pelajar dari masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Dengan hubungannya lebih harmoni dapat mewujudkan sesama interaksi. Pembelajaran abad ke-21 mampu untuk mewujudkan suasana pelajar yang mampu hidup bersama dengan orang lain yang berbeza etnik, suku, bangsa, bahasa, budaya dan juga agama. Supaya agenda pendidikan negara iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera dapat dicapai. Saya teruskan pembentangan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama ialah apa itu kepelbagaian budaya? Kepelbagaian ialah pelbagai jenis perkara yang merangkumi pelbagai benda sama ada abstrak atau konkret yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama. Budaya pula bermaksud keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban atau kemajuan iaitu akal budi.
Kepelbagaian budaya ialah cara di mana masyarakat yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya baik di negara dan di peringkat pelbagai budaya ini disifatkan oleh rakyat berbilang kaum, etnik dan bangsa yang hidup bersama-sama dalam masyarakat yang sama. Dalam masyarakat pelbagai budaya, orang mengekalkan, mewariskan, merayakan dan berkongsi cara-cara budaya yang unik dalam hidup mereka, iaitu bahasa, seni, tradisi dan juga tingkah laku. Ciri-ciri kepelbagaian budaya sering merebak ke sekolah-sekolah awam masyarakat di mana kurikulum yang direka untuk memperkenalkan anak-anak muda kepada kualiti dan manfaat kepelbagaian budaya. Mengapa kepelbagaian budaya ini penting? Hal ini kerana kepelbagaian budaya adalah kunci untuk mencapai tahap yang tinggi kepelbagaian budaya. Kepelbagaian berlaku apabila rakyat berbeza kaum, bangsa, agama, etnik dan juga falsafah datang bersama-sama untuk membentuk satu komuniti. Masyarakat yang benar-benar pelbagai adalah salah satu yang mengiktiraf dan menghargai perbezaan budaya di rakyatnya. Kini, seluruh negara, tempat kerja dan sekolah semakin terdiri daripada pelbagai kumpulan budaya, kaum dan juga etnik. Dengan mengiktiraf dan pembelajaran mengenai pelbagai kumpulan, masyarakat membina kepercayaan, hormat dan pemahaman merentasi semua budaya. Seterusnya, kepentingan kepelbagaian budaya. Yang pertama ialah menyedari dan menghargai kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. Yang kedua, mencapai matlamat akademik dan tuntutan sosial murid. Yang ketiga, merapatkan jurang pendidikan antara kaum. Yang keempat, memupuk sikap keterbukaan dan membina hubungan dan interaksi antara pelbagai kaum dalam bilik darjah. Dan yang terakhir ialah mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah yang lebih berkesan, sempurna dan optimal. Baiklah, nama saya Siti Nur Elza Faiza binti Fauzi sebagai pentang nombor 3 dan akan menjawab soalan nombor 2 dan nombor 3. Baiklah, soalan nombor 2 yang berbunyi, bagaimana tagline kesatuan dalam kepelbagaian boleh dikaitkan dengan masyarakat Malaysia? Baiklah, yang pertama, perpaduan dalam kepelbagaian. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum masih bersatu padu walaupun mempunyai latar belakang iaitu agama, adat resam, budaya dan seumpamanya yang berbeza, malah mampu hidup aman dan harmoni. Ini bermaksud rakyat Malaysia tidak mempertikaikan atau menghina bangsa lain, malah hidup bersatu padu tanpa mengira perbezaan yang ada. Baiklah, yang kedua iaitu tagline perpaduan teras kejayaan. Perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara keseluruhannya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama dalam kalangan mereka. Perpaduan berperanan penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara. Tanpa perpaduan, kemajuan negara yang ingin dicapai untuk wawasan 2020 tidak mungkin akan menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan untuk menjana kemajuan. Ideologi ialah fahaman yang diguna pakai untuk pemerintahan dan identiti ialah tingkah laku atau cara berpakaian dan sebagainya. Perpaduan teras kejayaan, pada pendapat saya merasa walaupun sekarang kita dalam pandemik COVID-19, namun dahulunya kita telah mencapai pelbagai kemajuan dalam bidang pendidikan dan sebagainya, terutama dalam penyatuan rakyat-rakyat Malaysia yang dapat hidup bersama, contohnya orang Cina, Melayu dan India.
Baiklah, tagline yang ketiga iaitu konsep satu Malaysia. Iaitu konsep ini memfokuskan kepada perpaduan yang tidak mengenepikan satu aspek yang tiada kepelbagaiannya, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara. Dalam konteks rasmi, tiada kepelbagaian bahasa. Sebaliknya, hanya ada satu bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu sebagai alat perpaduan dan ternyata dapat menyatu padukan kaum selama ini. Kita dapat lihat hari ini bahawa bangsa Cina dan bangsa India mampu menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Mereka menggunakannya dalam proses pembelajaran dan pertuturan dengan bahasa Melayu yang lain. Baiklah, tagline yang keempat iaitu muhibah perpaduan. Dianggap sebagai satu tagline yang kosong, ekoran ahli-ahli politik yang menyalahgunakan perkataan ini sehingga tidak lagi dipandang tinggi oleh masyarakat dan dianggap tidak bermakna. Muhibah bermaksud perasaan persahabatan dan kemesraan. Perpaduan dan muhibah yang ditunjukkan oleh masyarakat Melayu, Cina, India peringkat bawahan adalah perpaduan yang sebenar, iaitu rakyat biasa yang hidup bersama-sama, aman dan harmoni. Seterusnya, perpaduan dan muhibah yang ditunjukkan dalam pertandingan sukan dianggap sebagai perpaduan kaum yang sebenar, iaitu sukan yang melibatkan pelbagai bangsa dapat menimbulkan rasa persahabatan yang baik. Sebagai contoh, Datuk Lin Chong Wei dengan Lindan yang dianggap sebagai musuh di gelanggang, namun mereka adalah kawan baik di luar gelanggang. Dan seterusnya, muhibah yang ditunjukkan oleh kaum Melayu, Cina, India di pekan-pekan kecil adalah merupakan muhibah antara kaum yang sebenar. Mungkin di kawasan pendalaman atau di pasar-pasar, mereka dapat berinteraksi dengan baik dan bersahabat baik serta mesra antara satu sama lain. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketiga iaitu bagaimana seorang guru dapat melihat kepelbagaian. Seorang guru perlulah mengajar di dalam kelas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional. Guru tidak boleh membezakan bangsa murid, tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka yang tertentu sahaja. Guru mestilah mewujudkan pergaulan bebas antara kelas sosial, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Guru tidak boleh membenarkan pelajar duduk satu kumpulan bersama kaum yang sama. Guru perlu menyusun pelajar agar dalam satu kumpulan ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina dan ada juga bangsa India. Seterusnya, guru perlu membantu pelajar memahami dan membentuk nilai sikap dan tingkah laku yang sesuai agar pelajar tidak berkelahi dan tidak mengamalkan sikap etnosentrik, iaitu cenderung menganggap kaum sendiri lebih unggul. Mereka perlu dilatih dengan nilai-nilai murni untuk saling menghormati antara satu sama lain. Yang seterusnya, guru perlu membantu pelajar memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Guru perlu mencungkil bakat pelajar kerana tidak semua pelajar mahir dalam bidang akademik. Mereka juga mahir dalam bidang kemahiran dan seperti melukis, memahat dalam bidang elektronik dan sebagainya. Seterusnya, guru perlu memimpin pelajar untuk membina konsep positifkan diri, memberi tunjuk ajar dalam mengatasi masalah akademik dan meningkatkan prestasi akademik murid yang lemah melalui pengajaran kem motivasi dan sebagainya. Apa itu konsep positifkan diri? Iaitu penilaian seseorang terhadap dirinya. Iaitu seorang guru perlu
memberi dorongan kepada pelajar agar mereka tidak merasa mereka disaingi oleh pelajar-pelajar yang pandai. Mereka perlu diasah dalam bidang lain dan menganggap diri mereka mahir dan istimewa dalam bidang yang lain. Seterusnya, menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Guru tidak boleh melihat semua pelajar mudah memahami sesuatu subjek atau mudah pick up. Tak semua pelajar pick up dalam subjek tersebut. Jadi guru perlu menggunakan pelbagai kaedah dan tidak menggunakan kaedah yang sama terhadap semua pelajar. Seterusnya, guru perlu memaksimumkan aktiviti yang merangsang minda pelajar seperti memberi kata-kata motivasi, sentiasa senyum serta berjenaka, sentiasa memberi pujian agar suasana ceria di samping teguran berupa nasihat dan bukannya leteran. Kita dapat lihat hari ini pelajar memang tidak suka mendengar leteran. Jadi kita mestilah memahami diri remaja dan tidak perlu terlalu tegas dan terikat dengan pengajaran lama dan perlu menjadi kawan kepada remaja. Yang seterusnya, guru mestilah menghormati pelajar seperti orang lain, bersikap adil dan kurangkan hukuman berbentuk deraan. Guru perlu menghormat, tidak mengira kaum. Tidak semestinya kita berbangsa Melayu hanya perlu hormat pada pelajar yang berbangsa Melayu. Kita perlu hormat dengan bangsa Cina, bangsa India dan bangsa-bangsa lain. Seterusnya, hukuman mestilah tidak merotan pelajar sehingga meninggalkan kesan lebam dan meninggalkan luka dan sebagainya. Hukum mereka dengan memberikan kerja rumah yang perlu dibuat 2 kali ganda atau sebagainya. Yang seterusnya, guru perlu membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang dari pelbagai sosio budaya, iaitu guru perlu mengaitkan subjek pembelajaran dengan pelbagai kaum, tidak tertumpu hanya kepada satu kaum sahaja. Yang seterusnya, guru perlu ada langkah-langkah pencegahan pergaduhan antara kaum, pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan tidak meniupkan api perkauman. Seterusnya, guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan pelajar-pelajar mereka, kerana ini merupakan satu isu yang sensitif kerana melibatkan kepercayaan mereka. Yang seterusnya, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan, nilai dan agama pelajar mereka. Perlu melibatkan aktiviti tersebut kepada semua kaum. Jadi, kaum-kaum yang berbeza dapat terlibat sama dalam aktiviti tersebut. Yang seterusnya, perlu mengurangkan bahasa dialek dan menggunakan bahasa standard yang memberi peluang yang sama rata kepada semua pelajar untuk turut terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Kerana kaum-kaum yang berbeza mempunyai dialek-dialek dan menggunakan bahasa yang berbeza. Jadi, sekiranya guru sentiasa menggunakan dialek, boleh perkataan-perkataan yang digunakan mungkin akan disalahartikan oleh pelajar-pelajar yang berbeza kaumnya, kecuali dialek yang digunakan hanyalah untuk pengetahuan ilmu kepada pelajar-pelajar sahaja. Bolehlah digunakan dialek. Dan yang terakhir, guru seharusnya merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua pelajar tanpa mengira jantina. Seperti yang kita tahu, kepelbagaian tidak melibatkan hanya budaya, etnik, agama, bangsa, tetapi juga melibatkan jantina. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti tidak lebih kepada mana-mana jantina. Maksudnya, dua-dua jantina dapat terlibat sama dalam aktiviti tersebut.
Jadi guru perlu seimbang dan agar kedua-dua jantina dapat merasai aktiviti yang sama dan tidak berlakunya perbalahan atas mereka berkelahi. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.